قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah taala masih memberikan subsidi umur kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita, perkumpulan kita, perhimpunan kita pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan lepas saya minta maaf saya tak dapat hadir sebab isteri saya kena masuk wad, kurang sihat sikit. Last minute saya telefon cikgu untuk minta batal lah. Malam ni pun cikgu tanya saya 3-4 hari lepas, confirm ke ustaz boleh mai? Saya kata kalau agung tak istihad darurat sampai lah. Mau darurat tak sampai lah. Alhamdulillah tak kena darurat. Jadi malam ni tuan-tuan kita nak sambung pengajian kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Kita masih berada di dalam bab iaitu ikhlas, bersihkan hati. Kalau kitab saya biru ni muka surat 12, kalau kitab tuan-tuan muka surat 13. Hak tak ada kitab buka telinga lueh-lueh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syaqiq bin Ibrahim ditanya, bagaimana dapat mengetahui bahawa saya seorang soleh? Sebab orang yang mengatakan bahawa saya seorang soleh. Jawab Syaqiq, tunjukkan rahsiamu pada orang yang salihin, maka bila mereka redha kepada itu berarti engkau soleh. Kedua, tawarkan dunia ini kepada hatimu, maka apabila ia menolak petanda bahawa engkau soleh. Ketiga, tawarkan maut kepada dirimu, maka jika ia berani dan mengharap petanda bahawa engkau soleh. Bila tidak maka bukan soleh. Dan apabila ada ketiga-tiga padamu, maka sentiasalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai memasuki riya dalam semua amalmu supaya tidak rosak amalmu. Nak apa Zat? Tak ada kitab, ada kitab pun kelam, tambah tak ada kitab lagi cerah masa depan. Syaqiq bin Ibrahim dia ditanya tuan-tuan, mai satu orang dekat dia tanya, wahai Syaqiq, macam mana kita nak tahu bahawa diri kita ni termasuk di dalam golongan orang-orang yang soleh ataupun tidak? Maklum dok dengar yang kata soleh, yang kata soleh, yang kata soleh. Syaqiq bin Ibrahim ditanya, lagu mana, macam mana, bagaimana kita nak tahu sama ada kita ni tergolong di dalam golongan orang-orang yang soleh ataupun tidak? Orang soleh ni orang apa Ustaz? Orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sentiasa melakukan amal-amal yang Allah Ta'ala redha. Kita nak tahu macam mana? Lalu dia kata, hang cuba tengok dalam diri hang ada tak 3 benda? Palung, kita cuba tengok malam ni kita nak
tahu sama ada kita tergolong ataupun tidak dalam golongan hamba Allah yang soleh. Cuba cek 3 perkara ni, cuba cek 3 benda ni ada dalam diri kita ataupun tidak. Yang pertama kita nak cek apa dia? Yang pertama dia kata, tunjukkan diri hang, tunjukkan rahsia hang ni kepada orang soleh. Perangai-perangai hang ni cuba tengok, tunjuk ke orang soleh. Kalau orang soleh, orang yang baik ni soleh, maka hang tergolong dalam golongan orang soleh, dia kata. Tu yang pertama. Yang kedua, tawarkan dunia ni pada hati hang. Tawarkan dunia ni tuan-tuan. Dunia ni, seronok dengan dunia ni, kemewahan dunia ni, cuba tunjuk pada diri hang. Sama ada hang seronok ataupun hang tak seronok. Faham? Kita ni Allah Ta'ala habaq dah. Manusia ni, hamba-hamba dia ni, bila ditawarkan dunia kepada mereka, mereka seronok. Nabi dia tolak. Ni yang kita nak sambut Maulidur Rasul 2-3 hari lagi ni Pak Long ni. Maulidur Rasul masuk bulan Rabiul Awal, kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ni hari apa ni? Hari Isnin. Esok Selasa, Rabu, hari Rabu malam. Masuk jam maghrib tu, masuk dah hari Maulidur Rasul. Berapa Rabiul Awal? Berapa Rabiul Awal? Kita sambut masjid Gopeng Lama pun sambut, orang-orang Islam semua sambut. Cuma sambutan tahun ni dia agak berbeza sebab kita dalam tengah melawan pandemik COVID-19. Kalau macam dulu belaraknya, kenurinya, ceramahnya, tahun ni mungkin ada ceramah, perarakan tak dibenarkan sebab nak mengekang pandemik COVID-19 daripada menular. Hari ini saja 1,200 lebih, Sabah saja 900 lebih, Sabah 900 lebih, lain-lain hal termasuk Semenanjung. Selangor 177, sambung lagi PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar, tambah lagi sampai 9 November. Janganlah duk buat perarakan, kerajaan tak bagi. Sebab apa? Nak mengekang penularan COVID-19. Ceramah boleh, tu pun kena duduk semeter-semeter. Tu pun dia suruh pakai mask. Tu pun dia cakap pandai, kata orang Melayu ni. Polis tanya dia, mask mana awak tak pakai? Dia kata, tuan tak mengaji ke orang lelaki haram pakai mask? Mask gelang no haram lah, ni mask muka. Dia cakap pandai sungguh. Jenis ni yang nak kena COVID ni. Kita sambut Maulidur Rasul, maklum-maklum. Cuba kita tengok perangai Nabi. Allah tawarkan kepada Nabi, Allah tawarkan, Allah offerkan kepada Nabi kekayaan. Allah bagi tahu kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, turun hang berjumpa dengan kekasih aku tu Muhammad, bagi tahu kepada dia, aku sampaikan salam kepadanya dan aku offer kepadanya Bukit Uhud untuk digantikan dengan emas." Bukit Uhud Pak Long, kita pergi Mekah, pergi Madinah, akan dibawa pergi menziarahi Uhud. Di antara bukit yang ada di dalam syurga yang Allah Ta'ala zahirkan di dunia, Bukit Uhud. Kita pun duk pergi dengar ustaz-ustaz pembimbing umrah mutawif ni kata apa dia? Nanti bila kiamat Allah angkat Bukit Uhud, letak di dalam syurga. Ada satu cikgu, dia ni pergi umrah dengan saya last tahun lepas, bulan 12 2019. Dia mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, kalau saya ditakdirkan mati di bumi Madinah ni, Ustaz tolong usahalah tanam saya ke bumi saya di Bukit Uhud." Cikgu ni pula dia kadang-kadang dia short lagi wayar tu. Budak-budak panggil spark. Bila kita kata nanti bila kiamat Allah Ta'ala angkat Bukit Uhud tak dalam syurga, dia mai wasiat lagu tu. Dia kata, "Ustaz, kalau saya mati, Ustaz ke bumi saya di Bukit Uhud." Saya kata, "Nak tanam kot mana cikgu? Batu saja." Dia kata, "Mau tak boleh tanam, Ustaz selit-selit lah kot celah batu tu."
Saya kata pasal apa cikgu? Dia kata ustaz bagi tahu tadi ni, kiamat nanti Allah Ta'ala angkat bukit Uhud ni tak dalam syurga. Mau saya ada kot celah batu tu dengan saya masuk syurga sekali, dia kata. Dia buat kepala otak dia fikir lagu tu, dia ingat syurga kata Tok Wan dia kot. Maklum, bukit Uhud Allah Ta'ala offer kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam untuk ditukar, untuk digantikan dengan emas. Bukan sahaja bukit Uhud, bahkan Nabi dioffer oleh Allah batu dan pasir yang berada di bumi Madinah nak digantikan dengan emas. Nabi tolak. Nabi tolak. Kalau mai tanya saya, tanya tuan-tuan, hei Ustaz Usam, ya aku Jibril. Jibril, ada apa Jibril? Allah Ta'ala offer dekat kamu. Offer apa Jibril? Cameron Highland tu bukit dia nak ditukar dengan emas. Saya nak tolak agak tuan-tuan. Saya kata Jibril hang naik jumpa Allah, tanya Allah, kalau lajak dengan genting Highland sekali tak boleh ke? Tuan-tuan, Nabi kata dah, aku tak mau. Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Hei Jibril, aku tak mau. Bagi tahu dekat Allah, bagilah diri aku ni aju'u yauman, biar rasa lapar satu hari, wa ashba'u yauman, biar kenyang satu hari. Lalu Nabi doa pada Allahumma ja'alni miskina, ya Allah jadikan aku ni tergolong di dalam golongan hamba-hambamu yang miskin. Doa ni mau saya tulis malam ni edak kat tuan-tuan ni, mau nak ambil dah doa tu. Dia pegang atas, kita kata Pak Long baca, saya nak ajak pakat semua diam. Hang baca seorang-seorang lah ustaz weh. Tara tak baca doa tu pun aku makan pun tak cukup, mau pergi baca doa tu lagi sakan. Nabi minta jadi orang susah. Ni Nabi yang kita nak rayakan hari kelahirannya 2-3 hari lagi ni. Allah offer kat Nabi, Nabi kata tak mau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang dalam kitab kita juga saya ambil, tapi dalam muka surat yang ke depan tu, tak tahu lah, muka surat 200 lebih dalam kitab saya ni. Tuan-tuan, kita lah baru muka surat 13, nak sampai 200 lebih ni, nak hidup tak hidup lagi pun tak tahu ni. Nabi SAW, saya baca satu hadis, kata Abu Zar Al-Ghifari, Nabi bagi tahu dekat Abu Zar, hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia kata satu hari Nabi keluar daripada rumah. Anas bin Malik kata satu hari Nabi keluar daripada rumah dia, rumah Nabi. Nabi keluar daripada rumah Nabi. Keluar di depan rumah Nabi ni ada Abu Zar Al-Ghifari. Bisa dengar nama Abu Zar Al-Ghifari? Bisa dengar. Nak cerita bah Abu Zar ni panjang, tapi tak apa, kita nak baca hadis ni. Nabi keluar daripada rumah, Nabi berjumpa dengan Abu Zar Al-Ghifari. Nabi pegang tangan Abu Zar. Nabi pegang tangan Abu Zar, Nabi kata apa dia? Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, inna baina yadayka aqabatan kauda la yas'aduha illa al-mukhifun. Nabi pegang tangan Abu Zar, Nabi kata, hei Abu Zar, di depan kamu ada satu bukit yang menghalang. Bukit ini yang berjaya mendaki bukit ini adalah orang-orang yang ringan, yang membawa bekalannya ringan. Nabi kata depan hang ni Abu Zar ada satu bukit. Nak panjat bukit tu, orang Kedah kata nak ragah bukit tu. Yang nak mudah nak ragah bukit tu, yang nak panjat bukit tu, orang yang bawa bekalan yang tak banyak. Faham belum? Kita ni apa dah cikgu ni, bukit apa dekat ni cikgu? Gua Tempurung. Ada orang duk naik hiking tak? Tak. Ada naik hiking. Tuan-tuan bisa naik hiking. Saya tak pernah naik, takut naik tak boleh turun. Kalau kita nak hiking ni,
Gua Tempurung, kalau kita duk galas beg ni banyak bekalan, macam-macam bekalan berat, mudah ataupun payah kita nak daki bukit tu? Jawapannya dah tentu payah. Nak daki bukit tu dengan mudah, barang yang kita bawa jangan banyak, maklum. Nabi kata lagu tu, maksud Nabi bagi tahu dekat Abu Zar lagu tu, hei Abu Zar, di depan hang, di depan kita ada satu bukit yang menghalang. Nak daki bukit tu bukannya mudah, kecuali illal mukhifun, orang yang bekalan dia tak banyak, orang yang ringan. Qala ya Rasulullah, Abu Zar bila dengar Nabi kata lagu tu, dia tanya dekat Nabi, ana minal mukhifin am minal musqilin? Ya Rasulullah, kata Abu Zar, aku ni minal mukhifin, daripada golongan yang ringan, am minal mustilin, ataupun daripada golongan yang berat. Abu Zar kata dekat Nabi, tanya dekat Nabi, bila kamu kata macam tu wahai Rasulullah, aku nak tanya kamu, aku ni geng mana? Geng yang ringan ataupun geng yang berat? Dalam nak menetapkan orang yang ringan dia nak daki bukit ataupun orang yang berat nak daki bukit, Nabi tanya Abu Zar, qala a'indaka ta'amu yaumi? Aku nak tanya hang Abu Zar, hari ni hang ada tak makanan nak makan? Nabi tanya Abu Zar. Bila Abu Zar tanya dekat Nabi, ana minal mukhifin am minal musqilin, aku ni orang yang ringan ataupun orang yang berat? Nabi tanya Abu Zar, a'indaka ta'amu yaumik? Ada tak benda yang nak makan hari ni? Qala na'am. Abu Zar kata, hari ni ada benda nak makan. Nabi tanya dia, qala wa ta'amu ghadin? Nabi tanya lagi Abu Zar, ni Abu Zar, aku nak tanya, esok ada benda nak makan tak? Hari ni ada benda nak makan. Wa ta'amu ghadin, esok ada benda nak makan. Qala na'am. Abu Zar kata, esok pun ada benda nak makan. Hari ni ada benda nak makan, esok pun ada benda nak makan. Qala wa ta'amu ba'da ghadin, lusa ada tak benda nak makan? Hei, Nabi tak tanya fik deposit hang ada berapa ratus ribu, saham unit trust ada berapa yang hang nabung, ASB ada berapa puluh ribu, tabung haji ada berapa puluh ribu, saham-saham main ada tak? Nabi tak tanya tu belum. Dalam bank ada berapa ribu? Nabi tak tanya. Nabi tak tanya, Nabi tanya makan ya. Ni dalam nak menetapkan sama ada hang tergolong dalam golongan yang berat ataupun hang tergolong dalam golongan yang ringan. Aku nak tanya hang, hari ni hang ada benda nak makan tak? Ada. Abu Zar kata ada. Esok ada benda nak makan tak? Abu Zar kata ada. Wa ta'amu ba'da ghadin, lusa ada benda nak makan tak? Qala la. Abu Zar kata tak ada, lusa tak ada benda nak makan. Batu hak kata puak-puak Syiah haram jadah ni tuan-tuan, hadap pergi maki Nabi ni. Saya nak tanya tuan-tuan, duk pergi maki sahabat Nabi ni, kita nak pergi letak diri kita sama level dengan sahabat Nabi, layak ke tak? Lepas berjuang Islam, balong kita berjuang Islam, dalam bank berpuluh ribu tu ada. Lepas punya perjuangan mereka nak menegakkan Islam, makanan 2 hari ada di rumah, hari ketiga tak ada dah. Nabi kata apa dia? Bila Abu Zar kata lusa tak ada benda nak makan, qala, Nabi kata, falau kana indaka ta'amu 3 ayyam, kalau hang ni ada makanan yang nak dimakan selama 3 hari, kunta minal musqilin, hang tergolong dalam golongan yang berat di akhirat kelak. Maknanya apa dia? Kalau 3 hari ada makanan, kita ni tergolong orang kaya yang berat nak timbang di akhirat kelak. Kita baca dalam hadis
hasan sahih, hadis yang hasan sahih, riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan bisa dengar hadis ni, para asatizah yang datang ke masjid kuliah dia akan bacakan 4 pertanyaan yang wajib dijawab di padang mahsyar kelak. Bisa dengar tak hadis tu? Yang pertama, umur kita apa habis kok mana? An umrihi fi ma afnah. Bisa dengar tak hadis tu? Bisa dengar kan? Umur habis kok mana ni? Mati umur apa ni? Tengok-tengok mati umur 48. Allah Ta'ala tanya, 48 ni buat apa? Tak ada, nak pergi dengar kuliah lagi. Ya Allah, duk kaluk kerja tak pencen lagi, piak malaikat bagi. Mati umur apa? 96 ya Allah. 96. Ya, duduk dunia buat apa? Kalau nak tubuh parti baru ya Allah, piak kena. Hak ni contoh. Kona lah sikit. Ni lagi hadis ni pun ada ni, hadis parlimen 2 hari bulan ni ada lagi, kita baca lagi tuan-tuan. Umur mati berapa? Allah Ta'ala tanya. Habis buat apa umur tu di dunia? Yang kedua Allah Ta'ala tanya apa dia? An ilmihi fima amila fi. Ilmu yang duk ada beramal kok mana? Allah Ta'ala nak tanya. Ada ilmu, rajin mengaji, mai kuliah tiap-tiap malam, faham haram tak? Mai pun macam tu, balik pun macam tu, tak ada pertambahan apa. Daripada sudut keilmuan, daripada sudut amal ibadat, sama. Mai mengaji tiap malam ni di masjid Gopeng ni, adalah jadual dia, tapi ibadat tak bertambah, maksiat makin bertambah. Ibadat sehari 5 waktu tu haram tak pernah penuh. Wah, ini tanya dia umur berapa tahun? 70 dah ustaz. 5 waktu, berapa waktu sembahyang? Maghrib ustaz, berapa sembahyang? Ngaji tiap malam? Tak mau. Allah Ta'ala akan tanya kita, ilmu yang aku bagi dekat hampa, ilmu yang hampa ada, ke mana hampa beramal ilmu tu? Nombor 3 yang ni berat. Nombor 3 berat. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Nasi sampai dah cikgu. Nasi sampai dah, kita 8.30 juga dah. Ha, mau dia awal lagi tak boleh, nasi sampai dah. Sampai udang ah. Ha. Maklum punya hebat. Saya mah dah belah kedah bukan makan apa lagi dah maklum. Betul-betul makan rumput tam-tam yang tak salah milik. Lapik nak main mengajak. Tahu dah kalau aku makan nasi lagi sampai udang ni tak makan. Maklum, Allah Ta'ala nak tanya maklum, harta benda daripada mana hang dapat, ke mana hang belanja. Hak ni yang lama ke ni. Yang lain dia satu ya, umur berhabis kot mana, satu ya. Ilmu beramal kot mana, satu ya. Hak nombor 4, an jismihi fima ablah, tubuh badan binasakan dia ke mana, satu ya. Bila bincang, bila soalan berkaitan dengan harta, min aina katasabahu, daripada mana kamu dapat, wa fima anfaqa, ke mana kamu belanja. Awak malu ingat duit dalam bank tu banyak, Allah Ta'ala tak tanya mai kok mana. Awak ingat rumah kita besar, Allah Ta'ala tak tanya kok mana. Nabi kata kalau hampa ada makanan lebih daripada 3 hari, minal musqilin, hampalah orang yang berat, bukan minal mukhifin, daripada golongan yang ringan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam rumah kita punya stok berapa hari punya makanan duk ada malu. Tuan-tuan saya tak tahu, ni saya cerita bab saya. Saya ni rajin outstation, sagi ke sana, sagi ke sana, sagi ke sana. Kira awal bulan, 1 hari bulan akan pergi shopping dengan isteri ni, kira stok dalam dapur sebulan tak ada bimbang. Kabinet dalam dapur saya tu ada yang kami gelarkan dia 7-Eleven. Buka kabinet tu semua ada. Jenis barang basah, isteri saya pergi cari di pasar, di market, seminggu sekali. Udang ke, sotong ke, ketam ke, ikan ke, ayam. Ayam ni bukan kata yang dah lapah, yang dah kerap 14 tu. Hak hidup pun ada dalam dia.
Buka-buka tu ayam tu macam duduk di Australia. Keluar. Ni cerita rumah kita belum? Ni rumah kita. Nabi ni tuan-tuan dalam satu hadis dia cerita seorang sahabat dia pergi rumah Nabi. Ni tuan-tuan sepenuh dengan Maulid Rasul, saya nak bagi homework lah balik sekali ni. Sambil-sambil duk tengok apa mesyuarat majlis UMNO kita duk tunggu keputusan malam ni buka sat Google, type replika rumah Rasulullah. Ni malam ni saya nak cerita bab ni lah. Tak mau nak cerita politik sebab saya tak mau mendahului pimpinan. Tuan-tuan yang minta saya ulas. Saya orang parti apa pun follow pimpinan kata apa. Kalau kita aware pada pimpinan kacau. Kita duk kata nak keluar simpang apa nama simpang apa? Kita nak keluar nak simpang Tanjung Malim ke, simpang Pulai ke, pimpinan kata tak kena PKL. Kita duk keluar nak simpang Pulai, Jahanam. Saya tak mau nak ulas dan saya minta kepada tuan-tuan hak duduk jadi pengulas dan penganalisa politik dalam Facebook ni pun stop sat, kita orang pas. Boleh sebut betul juga no? Terus apa pun kita follow pimpinan, kita jangan aware pada pimpinan. Sebab kita tak tahu apa dia yang pimpinan duduk buat rundingan di atas. Apa game pimpinan, kita tak tahu permainan olah kat lepas mana. Sebab tu kita jangan aware pada pimpinan. Malam ni kita cerita bab Maulid Nabi ya. Cerita bab Rasulullah. Maklum balik malam ni Google, type Google replika rumah Rasulullah. Ada lepas buat gambar raja rumah Nabi ni lagu mana? Adakah rumah Nabi macam rumah kita? Ada master bedroom? Adakah rumah Rasulullah agak-agak master bedroom? Nabi berjuang Islam dengan pendakwah lah berjuang Islam. Langit bumi tuan-tuan, rumah mewah. Beli rumah, taman tambah, dapur tambah, ruang tamu, daripada ruang tamu pergi dapur, pergi balik boleh jamak kosor. Ni yang kata rumah pendakwah sekarang, penceramah sekarang. Nabi dah. Cuba tengok rumah Nabi macam mana. Adakah ruang tamu menunggu ada? Tak ada. Dapur kering, dapur basah, bilik tetamu, tak ada. Sahabat dia pergi rumah Nabi, kebiasaannya Nabi akan standby dah elok-elok, tunggu nak menerima kunjungan kedatangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi hari itu ada seorang sahabat dia pergi rumah Nabi, dia tengok Nabi dalam keadaan berlainan. Sampai-sampai Nabi duduk tidur, duduk baring, tak tidur, duduk baring. Dia tidur, dia duduk pejam, dia duduk baring, mata duduk buka. Dia tidur lain, lena lain, baring lain. Kena faham. Tidur macam Pak Long dengan Mak Long duduk tidur tengah saya duduk mengayak. Oh, jaga. Hak tu tidur. Dia bukan lena hak pukul sebelah atas katil tu, hak tu pukul lena. Tarik handbrake, dia start enjin tu subuh hidup, pukul jaga, hak tu pukul lena. Tidur ni kejap-kejap. Kena cekah jaga. Mata dia kecil, kuih kecil. Nak kata Cina Melayu tapi mata kecil. Barin, mata duk buka tapi duk barin. Nabi duk barin. Sahabat ni masuk tengok Nabi, keadaan dia berlainan daripada hari kebiasaan. Lalu sahabat ni tanya, ya Rasulullah, apa siapa ni? Nampak duk baring, lemah, tak bertenaga. Kenapa? Nabi kata dekat sahabat tu apa dia? Aku lapar. Nabi kata, Allah. Aku lapar. Nabi kata. Bayangkan maklum paklung, Nabi duduk atas baringan dalam keadaan yang lemah. Sahabat tanya Nabi kenapa? Nabi jawab, aku lapar. Lapar ni maksud apa Pak Long? Sampai tahap tu tak ada benda nak makan. Lapar ni sampai tahap tak ada benda nak dimakan. Kalau biasa-biasa lapar macam kita ni boleh berjalan. Ada orang lapar, kaki tak boleh duduk diam, memusin kat dalam rumah. Sebab apa? Lapar. Dia beli ketam bagi kat bini, beli udang bagi kat bini, beli sotong bagi kat bini.
Dia kata esok aku keluar daripada pejabat, aku tak mau makan dah tengah hari kot kedai-kedai ni, nak lunch kot kedai ni tak berani, Covid. Daripada mula bulan 3 sampai bulan 10 dan lajak lagi vaksin Covid tak jumpa, aku nak makan di rumah. Laki ni abang belilah kemarin, hari ni masuk kerja, kemarin hari Ahad weekend pergi belilah makanan. Bini tu pun masak elok dah apa semua. Hak ketam jadi ketam masak lemak, hak udang jadi sambil udang petai kita duk makan malam-malam ni. Cikgu kan ada sikit ulam cabai bukan cibai, cabai sebut betul-betul. Kita tak nak sebut cibai, dia lari makna. Cabai makna lain, cibai makna lain. Maklum jangan duk gelak, ni cerita kami orang lelaki. Elok dah duk beridang atas meja makan, clear dah. Ni cerita clear dah. Dia pun balik-balik duk buka kancing tangan baju ni, duk sintin elok Allah. Ambil pinggan, pergi buka dapur nasi, tengok-tengok beras ngayak duk ada. Bini terlupa tekan. Bini tu terlupa nak tekan tau. Bisa jadi tak? Bisa jadi tak? Saya boleh cerita ni sebab apa? Sarapan pagi tadi kena dah. Buka-buka periuk nasi ngayak, awak tak start betul pergi cari nasi lemak kat kedai. Nak marah ni, tak tahu nak abang ni aku lapar. Lah kali musi dalam rumah. Anak tanya awak, abang dia mah. Hang mak hang sama bodoh. Ni mula tu. Tu baru lapak kita tak boleh duduk diam, kena berjalan. Nabi berapa kali ganda lapak daripada kita, sampai tahap lapak Nabi tak boleh nak berjalan. Lapak, duduk baring, mata duk buka, lapak. Tuan-tuan bayang Nabi ni, Allah Ta'ala offer Nabi tadi, kita baca awal tadi, Allah Ta'ala tawar kepada Nabi apa dia? Nak digantikan dengan Bukit Uhud. Apa dia yang Allah Ta'ala tawar kepada Nabi yang kita baca awal tadi untuk jadikan batu dan pasir di Madinah nak ditukar dengan tapi Nabi duduk nombor 2. Nabi tawarkan, walaupun ditawarkan dunia kepada Nabi, tapi Nabi tolak. Ni yang kata basyarun la kal bashar, manusia tapi tak sama dengan manusia-manusia yang lain. Ni Rasulullah. Tu yang kedua kata Syaqib bin Ibrahim. Yang ketiga, nak tahu diri hang ni soleh. Yang nombor 3 dia kata apa dia? Tawarkan maut kepada dirimu, maka jika ia berani dan mengharapkan petanda bahawa engkau soleh, bila tidak maka bukan soleh, dia kata. Yang ketiga cerita bab mati ni lagu mana? Ada orang bila cerita bab mati dia benci bab mati. Yang tu yang dikatakan penyakit wahan. Ni yang Nabi kata ni, aku takut penyakit umat-umat Nabi terdahulu, aku takut kena kepada umat aku. Nabi kata, aku takut penyakit yang kena kepada umat-umat Rasul sebelum aku kena kepada umat-umat aku. Yang ni aku takut. Iaitu penyakit tu dinamakan penyakit wahan. Mal wahnu ya Rasulullah. Sahabat nak tahu apa dia yang dikatakan penyakit wahan tu ya Rasulullah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia yang melebih, benci dan takut untuk mati. Ada orang dia cerita bab mati kita, dia kata ni hang kalau nak kawan dengan aku lama, hang tukar cerita ni, tukar aku tak mau dengar, tukar. Ada balik tu. Kalau hang nak kawan dengan aku lama, tukar cerita. Apa dia duk buat tu? Dia duk tarik tu. Apa duk cerita bab mati? Dia duk bawa mat asli mai kat kita. Ni tabung duk berjalan ni. Jolok dalam tabung, jolok dalam bukit boju. Adik kita pun dia jaket tu kiri kanan bukit tu ada tu. Paket bukit tu pun luas nama. Tu bukan apa orang kata bagi vitamin dekat dia sikit. Kita cerita bab mati, dia kata apa dia cerita bab mati? Ceritalah. Umur 80 dah ingat-ingat matilah setengah Pak Long oi. Bila kita ni tak ingat kepada mati dia tuan-tuan, hubbud dunia tu dia akan main sayang kat dunia, cinta kat dunia lebih-lebih. Sebab dia tak ingat kepada mati. Tapi kalau kita ingat kepada mati, ingat kepada mati.
Yang ni yang duk kerat ni. Duk kerat. Tulul amal, angan-angan panjang. Bila duk ingat kat mati, hak ni duk jadi gunting ni. Sebab tu Nabi SAW kata apa dia? Nabi kata apa dia? Akthiru zikra hadhimil ladzat. Nabi kata, kena banyak-banyak ingat kepada pemutus kepada segala kelazatan. Akthiru, kena banyak-banyak ingat. Zikra hadimil ladzat, pemutus kepada segala kelazatan dunia. Dunia ni orang tanya kita, Pak Long, ustaz, dunia ni lazat tak? Jawabnya lazat. Saya nak tanya tuan-tuan, maklum Pak Long, dunia ni lazat ke tak? Dunia ni lazat ke tak? Lazat. Sedap tak dunia ni? Sedap. Duit banyak, seronok ke tak? Tengok-tengok dalam bank tu ambil duit ada 3 juta. Oi, ketak lagu. Bukan lagu kita tekan-tekan bank nak kerja minta maaf lah. Jolok kat tekan-tekan, minta maaf baki tidak mencukupi. Dia kata celaka, noh cabut yang ni ATM noh. ATM kerja dia minta maaf ya kat dia. Maklum, ataupun maklum buka-buka ni ambil apa kat bank, jolok-jolok sampai kosong tu terkeluar ATM. Kosong tu dia punya atok, kosong, keluar skrin ATM kosong. Weh, seronok maklum, 300 juta tu ada. 400 juta contoh, berangan pi lah maklum. Duit dah banyak tu maklum. Berangan ni bukan kena bayar. Berangan ni benda yang paling seronok, berangan. Darah nak lena kan, tak kepala atas bantai, tangan tak atas dia, yang kat sikit lagu tu jadi area. Berangan nikah dengan anak raja, nikah jadi menteri. Berangan bukan kena bayar. Berangan pi nak salah apa? Cuba balik berangan, tengok malam ni dalam bank kita ada 100 juta. Seronok tak maklum? Maklum? Seronok ke tak? Awak yang maklum nampak muka semacam lagu kena COVID ni pun mesti apa? Seronok ke tak? Seronok apa? Kalau duit banyak, maklum nak beli pulut dakak boleh beli. Tu gelang pulut dakak tu. Ni Pak Long kena tahu istilah-istilah baru ni. Saya kenal dah dengan bini saya tu yang saya beringat sampai hari ni. Duduk di Kelantan. Lepas raya tu balik kampung sebab adik-beradik saya belah Kelantan banyak. Tiap-tiap tahun lah orang kok dia kata every year. Raya balik Kelantan. Raya kedua, raya ketiga baliklah Kelantan. Raya pertama duduk Kodiang, raya kedua balik Kelantan. Tahun ni dah kena COVID, tak balik lah. 2 minggu lepas tu dah mereka buka sempadan, semua boleh rentah negeri, balik lah. Sampai di Kota Baru tu duduk tidur di hotel. Bini saya kata, abang esok nak pergi cari pulut dakak dengan biskut 4 segi. Kita kata tak apalah, nak makan ni apa ni. Dia kata esok pagi kita pergi cari lah. Saya kata tak apalah, saya yang duduk di bilik abang pergi cari lah. Tak mau nak pergi sekali, sekali abang pilih tak elok. Kita duk ingat ke pulut dakak hak 3 biji RM1 tu? Heran lah kita pun dah 4 tahun kahwin, hang tak nak minta nak boleh anak baru ke apa ke? Dia kata tak apalah, pergi 10 anak mangkit ke 9 kita keluar lah hotel. Dia kata tak apalah, abang belilah. Tak mau nak pergi cek sendiri. Rupa-rupanya bukan hak 3 biji RM1, hak satu utas kat 3,000. Belum. Gelang pulut dakak tu. Dia trade in gelang lama, dia ambil baru. Dia kata abang tambah sikit-sikit tak apa kan? Sikit-sikit boleh, hang jangan ada lebih ingat. Aku pun 5 bulan dah tak ceramah. Biskut 4 segi ni cincin. Biskut 4 segi kerina bentuk tu amboi, betul-betul terkena Pak Long. Bahasa-bahasa ni kena buka kamus. Mana pustaka apa, Dewan Pustaka dan apa, Bahasa dan Pustaka tu. Maklum, kalau duit banyak maklum, seronok tak boleh beli barang kemas maklum? Boleh maklum? Ni cincin ni dia punya batu besar kepala lutut tu. No, gelang tu lagu depa tali duk ikat feri Kuala Perlis punya besar. Maklum, rantai punya panjang, duduk selungguk dalam ragam tu. Maklum dah sampai atas soft, duk tarik tu.
Duit banyak, belilah maklum, seronok. Semua tu Nabi kata yang akan jadi gunting haduk kerat dia apa dia, hang kena banyak ingat kepada mati. Bila hang ingat kepada mati, dia nanti duk kerat hang punya angan-angan, dia nanti duk kerat hang punya cinta kepada dunia tu. Nabi kata, Syakir kata, kerana 3 benda ni hang ingat kepada mati, perangai hang orang soleh suka, dunia hang boleh tolak, maka hanglah yang menjadi golongan soleh. Akan tetapi sentiasalah mohon kepada Allah, jangan sampai memasukkan riak dalam semua amalmu, supaya tidak rosak amalmu. Bila buat amal ibadat, riak kena buang. Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, atadruna manil mu'min? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alladhi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu. Walau anna rajulan 'amila bi ta'ati Allah ta'ala fi jawfi baitin ila 70 baitan 'ala kulli baitin babun min hadid, la albasahu rida'a 'amalihi hatta yatahaddatha an-nasu bidzalika wa yazidu. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yazidun? Qala innal mu'mina yuhibbu ma zada fi 'amalihi. Thumma qala atadruna manil fajir? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alladhi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yakrahu, walau anna 'abda 'amila bi ma'siyati Allah fi baitin fi jawfi baitin ila 70 baitan 'ala kulli baitin babun min hadid, la albasahu Allahu rida'a 'amalihi hatta yatahaddasa an-nasu bidzalika wa yazidu. Qila wa kaifa yaziduna ya Rasulullah? Qala innal fajira yuhibbu ma zada fi fujurih, atau kama qala. Nabi SAW bersabda, tidakkah kamu, tahukah kamu siapa orang mukmin? Atadruna manil mu'min? Nabi tanya para sahabat. Hari ini soalan ni saya nak tanya tuan-tuan. Nabi tanya, atadruna manil mu'min? Hampa tahu tak siapa dia orang beriman ni? Hello? Nabi tanya malam ni, kita cuba jawab. Ustaz, saya ni orang beriman. Ana minal mu'minin, aku daripada orang beriman. Apa dia? Masuk dah waktu. Najak je kan? Sampai 8.30 kata tadi kan? Nak buat report, buat atas nama cikgu. Jangan saya pula. Ada baru ni di Kedah cikgu, satu ustaz, bukan saya lah. Dia mengajak lebih pada waktu masuk. Allah masuk waktu 8 suku, lajak 10-15 minit, biasalah. Kita bawa kapal terbang pun, dia bukan boleh berhenti terus, dia kena slow, turun, tidak terempat. Dia pergi buat report kat polis, ustaz tu, apa jemaah tu buat report kat polis, kata ustaz ni langgar SOP. Dia ada main kuliah. Malam ni jangan ada buat perangai tu tuan-tuan. Siapa yang ada report malam ni, saya doa bagi mati pucuk kawan ni. Gelak apa sungguh. Ada yang buat report malam ni, saya doa bagi mati pucuk. Sebab apa? Bila dia mati pucuk, tak ada dah benih yang jahat macam dia tu. Gelak maklum pun. Saya tak ada lah nak doa buka pintu hati, terima hidayah, tak ada lah. Hak tu tak lain, tak usah aku doa bagi mati pucuk lah jenis jahat ni. Sikit lagi 15 minit lagi boleh. Ni saya nak mula turun gear dah. Buat lagu mana tuan-tuan? Kuliah dalam masa PKP ni lagu ni lah. Tuan-tuan duk kata, ustaz sangat tak dampuan. Saya cakap pun tak dampuan, tuan ingat. Duduk atas kereta 3 jam. Main kuliah sejam ya. Kebas jubuk pun tak habis lagi. Maklum balik-balik, Nabi tanya dekat sahabat. Soalan tu malam ni dah kita baca hadis ni, kita anggap Nabi tanya dekat kita malam ni. Atadruna manil mu'min? Hampa tahu tak yang dikatakan orang beriman ni macam mana? Siapa dia orang beriman?
Ustaz, saya lah orang beriman. Ya, apa ciri orang beriman? Siapa orang beriman? Nah, tak tahu Nabi jawab. Bila Nabi tanya sahabat, sahabat jawab, sahabat jawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ni sahabat punya adab. Sahabat bila Nabi tanya, mereka takkan jawab walaupun mereka tahu jawapan ke atas soalan yang Nabi tanya. Walaupun mereka tahu soalan tu Nabi tanya, jawapan dia mereka tahu, tapi mereka tak buat pala tahu. Bila Nabi tanya, mereka kata mereka tak tahu. Faham? Bisa dengar tak satu kata-kata hikmah? Kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Bisa dengar tak? Bisa dengar tak? Kata-kata tu sampai viral di Indonesia, tuan-tuan. Kawan saya di Aceh, dia hantar mai kat saya, dia kata sudah viral di Indonesia Bapak Ustaz. Ceramah saya tu di viral kata-kata ni. Dia jawab balik kat saya, ini yang nasihat yang selalu kami butuhkan. Dia hantar kat saya tu. Bila saya kata gitu, dia kata nasihat tu memang mereka perlulah. Nasihat-nasihat macam ni, nasihat sebegini memang memang dibutuhkan oleh umat sekarang. Saya jawab balik, butuh hang. Sahabat dia tak jawab maklum. Yang dia jawab Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi jawab, sabda Nabi SAW, seorang mukmin iaitu orang yang tidak mati sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka. Ni orang mukmin, dia takkan mati lagi Allah tak bagi penuh telinga dia daripada benda apa yang dia suka. Dan andai seorang berbuat taat di dalam rumah yang berlapis 70 dan pada tiap rumah ada pintu besi, nescaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Nabi kata kalaulah rumah tu ada 70 lapis dinding yang menghalang, pintu rumah tu ditutup dengan besi, pintu besi, Allah Ta'ala tetap akan bagi tahu kepada orang di luar sana tentang apa yang dia buat ni, sehingga dicakap-cakap orang, dilebih-lebihkan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dilebih-lebihkan? Dia tak faham apa yang maksud dilebih-lebihkan tu. Jawab Nabi, seorang mukmin suka bila amalnya bertambah. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa adakah orang yang derhaka fajir? Allah Ta'ala dia sayang kepada kita ni. Nak mudah faham lagu mana, masa pun tak banyak, ada 10 minit. Kita ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala sayang kat kita, dia akan bagi kepada kita peluang untuk buat kebajikan. Ni kena faham. Orang mukmin dia akan suka bila amalan dia bertambah. Ada tak sifat tu kat kita? Tuan-tuan main malam ni, tuan-tuan nak main kuliah malam ni, tuan-tuan tahu dah malam ni hari Isnin, malam Selasa, minggu yang keempat, every month, setiap bulan Ustaz Usam akan sampaikan kuliah di Masjid Maluping. Tuan-tuan berlok agak-agak bila niat tuan-tuan duk lok setiap bulan nak main kuliah, Allah Ta'ala bagi pahala ke dosa? Pahala ke dosa? Oh sini silap, sini pahala, bukan pahala. Pahala dapat pahala ke dosa? Pahala. Betul tak maklum? Dapat pahala. Dapat dah satu pahala. Sebab apa? Niat kata nak mai kuliah. Tiba-tiba malam ni tuan-tuan mai. Bukan semua orang yang dia plan dia dapat mai tuan-tuan, nak apa? Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kita yang mai kuliah-kuliah ni bukan kerana kita sihat. Ada orang sihat haram tak sampai kuliah. Betul tak? Ni yang malam ni sakit macam-macam boleh sampai kuliah ni. Gaut, cimanih, asma, duduk sila lama geng cimanih, perut betih cekang.
Duk tekan perut betul. Bila nak monti ustaz ni? Macam solat tarawih. Mujuk tahun ni kena menjadi imam sendiri. Kalau tiap-tiap tahun ke masjid dia bawa main imam tahfiz, imam budak hafiz tu. Budak tu dia tiba satu rakaat Ar-Rahman cerah. Imam ni baca panjang pun tak kena, baca pendek pun tak kena. Dua-dua salah. Bila baca panjang, geng cik manis marah. Lepas perut dia cekang. Budak ni pula tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi fabi ayyi ala, Pak Long ni kata baru ni dia ulang ayat tu mau tak panjang. Berapa kali nak ulang? Dalam hati ni kawan cik mana? Habis panggil salam duk urut dia. Pendek sikit. Panjang sangat tu. Masuk rakaat keempat tu imam ni pun baca pendek sungguh. Inna a'tayna, dia bagi 3 rakaat. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Geng Asma pula marah, penat. Habis panggil salam duk tembak geng. Panjang sikit, penat Tu imam ni tak kena saja tuan-tuan. Baca panjang geng kecil manis marah. Baca pendek geng Asma marah. Yang malam ni bukan sihat. Saya nak tanya, ada tak geng kecil manis yang malam ni? Geng kecil manis? Ada. Ada tak yang malam ni yang geng Asma? Ada. Geng jantung? Ada. Kita boleh mai ke kuliah bukan kerana kita sihat. Ni nak betul. Ada orang sihat malam ni dia tak mai. Saya ni ustaz boleh hadir kuliah ustaz sebab saya ada masa. Hei, ada orang ada masa tapi tak boleh mai kuliah. Betul ke tak? Dia dah elok dah, dia bagi tahu kat bini dia semalam. Sayang, malam esok lepas maghrib kita dengar kuliah Ustaz Usam Masjid Lama Gopeng. Gopeng Hagen. Okey bang. Elok-elok pukul 6.30 duk start kereta nak keluar rumah, tiba-tiba Tok Bisan sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mai pula onto ni orang nak pergi dengar kuliah. Tak boleh nak hadir. Kadang-kadang terlupa. Elok dah duk ingat nak mai kuliah. Tak tahu malam ni tak mai, terlupa. Esok kita jumpa dia. Semalam tak pergi kuliah Ustaz Usam. Allah. Lupa. Dia sihat, dia ada masa tapi Allah Ta'ala tak jemput. Kita ni masa pun tak banyak, balik-balik kuliah tukar baju main dengar kuliah, betul tidur dalam kuliah ni. Sebab tu syukur tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita. Mudah-mudahan nikmat ni Allah Ta'ala bagi kat kita sampai kita balik bertemu dengan Allah Ta'ala kelak. Amin. Ya Rabbal. Balik-balik. Kita dah tanda dah kata kita nak main kuliah. Dapat pahala ke tak Manu? Dapat. Start kereta. Datang ke masjid dengar kuliah. Dalam perjalanan tu dapat pahala ke dosa? Pahala. Dengan syarat jangan duk kutuk ustaz. Ni dah lah duk lah kita nak mendengar kuliah, mengata ke ustaz. Ya abang ni pun cepat-cepat, kenapa? Ustaz tu selalu lewat tau. Dia tak tahu malam ni saya sampai awal. Pukul 6.30 sampai ada awal pada tuan-tuan. Saya pun tak ada lagi. Kira malam ni saya pahala paling banyak kali malam ni saya. Sebab sampai awal. Tiba-tiba sampai ustaz duk kedegang dah. Maklum dapat pahala tak dalam kereta maklum bila duk main dengar kuliah? Dapat. Tuan-tuan pun dah ambil uduk, masuk duduk dalam masjid i'tikaf, dengar kuliah, dapat pahala ke tak dapat? Walaupun tuan-tuan tak bawa apa macam malam ni. Apa pun tak ada, tinggal Allah dan Rasul lah. Pen pun tak ada, buku pun tak ada. Biar pi lah Pak Long, bukan sampai otak benak meter mana sejam ustaz mengajar satu pun tak lekat, betul tak? Tak bawa apa pun dia lekat juga satu dua mesti teruk tara mana kat kita, betul tak? Betul tak? Mesti lekat tuan-tuan muka orang bodoh. Balik-balik korang-korang Mini tanya abang, malam ni ustaz cerita apa? Nak jadi orang soleh, kena bergaul dengan orang soleh, kena ingat mati banyak-banyak, dunia jangan duk cinta. Jadi bukan yang tu pun tak dapat.
Maklum malam ni balik. Pak Long tak main period. Pak Long balik. Husnul Zuan lah tu. Laki dia tak main bukan sebab malas, sebab period. Baru hari ketiga. Bukan Mak Long tak ada cerita satu dua kat Pak Long di rumah. Teramanah sangat kita tak erti. Tuan-tuan duduklah sejam. Rahmat Allah. Tuan-tuan boleh. Duduk benda. Duduk dengar kuliah. Ustaz duk cakap dengar dapat pahala. Tiba-tiba adik kita duk tolak tabung. Tu Allah Ta'ala buka peluang atas peluang tu. Adik kita pun duk tolak tabung. Cuy. Ini peluang derma. As-sailu 'alal bar hadiyatun minallah, kata Nabi. Kalau ada saja orang mai duk meminta kebaikan depan kita, peluang kebaikan, tu hadiah daripada Allah untuk hang. Apa pokek bubuh? Bubuh tu dapat pahala ke tak? Orang yang tak hadir maklum dia kata saya tak pi tak apa ustaz. Ustaz duk ngajak di masjid Gopeng lama saya ada. Kita pun kita kenal muka jenis mai kuliah tak mai kuliah yang duk muhung Kita tengok mentau yang ni jenis mai kuliah kan tak mai kuliah, kita tahu dengan duk muhung. Kita kata saya duk pi kuliah tak pernah nampak muka Pak Long. Saya tahu ustaz duk pi. Pergi saya rumah saya dengan masjid tu tak yoh mana dekat ya, speaker dengar terang. Ustaz pula cakap macam nak mengajak tapi telinga. Betul hang dengar. Ni duk buat live, ni live kan rakam je. Live. Live ni bukan untuk orang yang duduk ke sekitar Gopeng. Live ni untuk orang Johor Bahru. Faham ke tak? Ni channel mana ni? Al Jazeera. Live ni untuk orang duduk di Kuantan. Live ni untuk orang duduk di Pulau Pinang. Live ni untuk orang duduk di Kedah. Bukan orang yang duduk ke tepi ni. Dia kata tak masjid pun duk buat live tu. Allah jelas elok. Jelas elok. Tak pergi tak apa jelas elok. Dia berkira. Saya kata tak apalah. Nanti orang lain masuk syurga. Hang duduk luar. Malaikat buka tingkap. Dia tengok. Jadi yang malaikat buat tadi masuk, malaikat tak padat lah. Duduk luar nampak jelas. Tengok lah. Boleh aku tengok. Kalau kata redha aku tu sila lah. Malaikat kata jelas hang tambah terang. Tengok lah. Yang geng boleh masuk sebab dia mai. Ni yang kata manusia ni, dia tak pernah ingat kata Allah Ta'ala sayang dia bila Allah Ta'ala buka peluang. Dia pun raba-raba dalam pokek, bubuh dalam tabung masjid. Dapat pahala ke tak tu? Ni yang kata Allah Ta'ala buka peluang. Ni yang Nabi hebat ni. Sagi solat pula berjamaah Aisyah. Dapat pahala ke tak tu? Peluang. Keluar habis solat, tabung yayasan Ar-Riyadah pula duduk kat luar. Tu peluang atas peluang tu. Ambil bubuh, jangan duk buat lintas lagu tak nampak. Saya banyak tempat dah maklum, orang duk lintas kat depan tabung yayasan saya tu. Duit ada tapi dia buat tak nampak. 2 hari lepas tu meninggal. Ada banyak tempat dah. Ni malam ni saya nak abang, bukan saya nak ugut, nak cerita. Jangan duk pergi ambil risiko nak abang tu. Nak try cuba tengoklah malam ni. Tu yang kata peluang. Orang yang Allah Ta'ala sayang, kata Nabi, Allah akan buka kepada dia peluang untuk menambah amal kebajikan sewaktu mana dia hidup di dunia. Allah buka peluang. Ada orang Allah Ta'ala tutup peluang. Ada orang Allah Ta'ala tutup peluang. Tuan-tuan, maklum, kita boleh bersedekah bukan kerana kita kaya. Yang tu kena ingat. Berlambak dah orang kaya tapi Allah Ta'ala tak buka peluang untuk sedekah kepada dia. Saya tahun 2012 kalau tak silap saya pernah lah jadi mutawif. Masa tu saya duduk bawa orang pergi umrah. Saya jadi mutawif kepada geng-geng yang apa nama kaya-kaya ni lah. Masa tu kami buat pakej satu orang 35,000. 25,000. Syarikat yang saya duduk buat tu, dia buat ni. Dia hantar lah daripada ustaz-ustaz yang ada nama ni, okey bimbing mereka tu. Mereka tu boleh pilih tu. Mereka nak ikut ustaz mana nak jadi mutawif mereka.
Ada satu grup tu dia pilih keluarga jutawan ni, dia pilih saya sebagai mutawif. Saya pun pergi lah, bukan naik ni, kami naik private jet. Satu keluarga dia 14 orang, saya seorang 15 naik private jet. Tuan-tuan duk kelentong saya lah, saya tahu lah private jet ni lagu mana. Kira itu saya tak tidur sepanjang jalan. Kalau kita pergi naik kapal terbang biasa, dia 8 jam 9 jam, naik private jet 6 jam sampai. Transit tak ada belum, makan jenuh makan. Duduk. Tapi saya nak kata tobat tu dak dah, tak mau dah pergi dengan fikir tu. Betul-betul lepas buat kita macam pencacai tuang kat tai tu. Kita tengok tak cerita Tiga Abdul tu? Pencacai tuang kat tai. Dia buat kita lagu tu, nak pergi shopping, ajak kita yang nu, ajak kita yang ni, ajak kita. Oh. Pergilah naik. Satu hari tuan-tuan nak keluar sembahyang subuh, kita mayang 5 waktu, kita kena ikut depa pi. Depa banyak pergi mai. Lepas shopping kita kena pi, bukan kat barang, nak pi duk cakap, nak tawar-tawar tu. Nak pi tang mana kita kena pi, makan malam kita kena pi, mampu balik-balik tu diingat tobat tak mau, tapi kata kalau lagu ni kalau boleh elak ah. Pi dengan orang-orang sederhana lagu kita senang maklum, kok mana pun tak apa. Dia pi ikut mana tak apa, tak ikut lah ustaz, tambah ni pula taat ni. Ustaz kata jangan derhaka, janganlah duduk melawan dengan ketua. Saya sebagai mutawif ketua kepada sekalian, kalau tuan-tuan duk marah, duk lawan saya, tuan-tuan tunggulah ujian Allah di Mekah. Pakai tak kata apa lah. Ustaz kata lah. Lepas ni dia duk tanya awat lah, dia duk tanya. Satu hari waktu nak pergi semayang subuh, duduk berjalan 8.30 dah, 3 minit lagi boleh cukup. Nah, minta masa tambahan yang berhormat speaker. Segi 8.35 kita berhenti, jangan dia buat muka nak mati dulu tu. Masa nak pergi semayang subuh, kan geng-geng hak yang tu lah, duk minta derma, duk berotok sepanjang jalan kita pergi semayang subuh tu. Dia buat dengan kudung pada hadil, lipat dengan kudung. Bila tengok tu, bukan dia susah, tu memang kerja dia. Satu budak tu, dia pegang baju bawah Tan Sri tu. Tan Sri tu pun rentak marah. Saya pesan dah dalam masa duduk dalam perjalanan, duduk atas flight tu, saya kata pergi sana, kalau ada dia peluang nak buat kebajikan, buatlah. Saya kata buatlah. Ada orang minta derma, bagilah. Ustaz, kami ni dah kali ke-10 dah umrah Ustaz. Tu kita bagi tazkirah tu. Saya duk ingat jet tu lepas sewa, mau takat komisen ni saya tampak dah mulut. Tapi takut lagi dia kata tinggal Ustaz tak boleh balik, mampu saya nak ambil duit mana kan. Kalau naik komisen ni lepas tak boleh buat apa. Ni private jet dia start belah lagu tu, teriak kita kat Mekah. Dia kata ni kali 10 dah Ustaz saya datang. Sombong orang kaya tuan-tuan. Bukan semua lah orang kaya sombong. Tiap kaya banyak pun yang baik, tapi ada agak lah segelintir tu yang sombong, termasuk dia ni. Saya pun tak apa dah, saya nasihat. Dia pun, dia rentak baju tu, dia marah. Mereka dah rentak tu, budak tu macam nak tersadung jugalah. Saya tengok ke belakang. Start daripada hari tu tuan-tuan, kami duduk, kami nak keluar dah hari tu, kami petang tu kami nak keluar, nak pergi ke Madinah. Start daripada time yang dia rentak baju bawah dia, budak tu tersadung, peluang dia nak derma, Allah Ta'ala tak buka. Sebelum kami nak pergi tawaf wadang tu tuan-tuan, dia tanya saya, Ustaz kita nak sedekah. Tak ada tuan-tuan, Allah Ta'ala tutup di sana peluang dia nak bersedekah, tak ada. Cleaner tu pun nampak macam duk jalan jauh pada dia. Tidak, kita ni kalau buat keluar duit duk bagi kat cleaner menjadi haram tu, bagi seorang hal lain nampak dia duk main buat lintas depan kita. Kita tengok kalau kubur tu, dia tak ada. Tu yang kata tu, kalau Allah Ta'ala buka peluang, jangan sia-siakan peluang yang Allah Ta'ala bagi. Apa yang saya nak bak maklum, malam ni kita ada di sini, jangan sia-siakan peluang ni, sebab esok belum tentu kita boleh duduk macam ni. Tan Sri itu dia teriak pergi Madinah, bertobat, saya kata berdoa lah kat Raudhah tu. Allah Ta'ala tutup peluang.
Tapi orang yang Allah Ta'ala sayang, Nabi kata Allah Ta'ala akan buka. Seorang mukmin suka bila amalnya bertambah, Allah Ta'ala bagi peluang untuk menambahkan amalan dia suka. Lalu Nabi kata apa? Nak perhabiskan sikit. Tahukah kamu siapa orang fajir yang ni derhaka? Nabi tanya pula, siapa dia orang derhaka? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tak tahulah ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa dia golongan yang derhaka. Derhaka ni. Lalu Nabi kata pendengarannya dengan apa yang tidak disuka, dan andai seorang berbuat maksiat di dalam rumah yang lebih-lebih 70 rumah masing-masing berpintu besi, nescaya Allah akan memperlihatkan pakaian amal tu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Macam mana sahabat tanya dilebihkan ya Rasulullah? Jawabnya, seorang fajir suka apa yang menambahkan derhakanya. Orang derhaka ni dia suka bila dia boleh buat derhaka, dia boleh buat maksiat, dia boleh buat benda yang Allah Ta'ala laknat, yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala tak suka. Dia suka buat benda tu bagi bertambah. Dan orang macam ni Allah Ta'ala akan buka laluan untuk dia menambahkan amal kejahatannya. Tak dikatakan istidraj tadi tuan-tuan. Biasanya kita duk baca istidraj. Dia duk rasa dia ni Allah Ta'ala sayang kat dia, tiba-tiba benda tu untuk buat dia jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auf bin Abdullah, yang tu kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Mau nak ikut nak tambah lagi, tapi masa dah cukup. Kita punya PKPP ni sampai bila je? Sampai 31 Disember kan? Sampai 31 Disember. Bulan 1 tahun depan nak tengok kod mana pula tuan-tuan. Tak apalah. Mudah-mudahan apa yang kita sampai pada malam ni ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk malam ni sekadar ni dulu. Sebelum saya tangguhkan kuliah pada malam ni, macam biasa dah tuan-tuan, habis kuliah nanti tuan-tuan tengoklah nak tabung-tabung Yayasan Ar-Riyadah yang berada di sekitar pintu keluar muslimin dan muslimat. Bubuhlah untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar-pelajar tahfiz, untuk kerja-kerja dakwah Islam. Tuan-tuan boleh letaklah sumbangan dalam tabung tersebut. Dan juga Top Koko ada di luar sana. Sempena dengan Maulidur Rasul ni, kita ada promosi sampai 31 Oktober ni tuan-tuan. Sekilo RM17.50. Selalunya RM19. Malam ni RM17.05. Yang secet RM20. Malam ni pun RM17.05. Hak setengah kilo RM10. Malam ni pun RM10. Lagi tuan-tuan kata lah, ingatkan RM7.05. Mau RM7.05 pergi ambil sajalah, tak jual pun tak apa. Tanggung main sajalah. Hak sekilo dan setengah kilo RM7.50. Dan setengah secet dan setengah kilo harga RM10 di luar sana. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillah. إلا الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.